Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan aksi persaingan kelayakan Euro 2024. Grup A, Norway menang 3-1 ke atas pasukan Cyprus. Scotland menang selesa 2-0 ke atas pasukan Georgia. Grup E, Poland tewas 2-3 kepada pasukan Moldova. Grup F, Austria menang 2-0 ke atas pasukan Sweden. Belgium menang mudah 3-0 ke atas pasukan Estonia. Grup J, Portugal menang tipis 1-0 ke atas pasukan Iceland. Kita singgah sebentar dahulu untuk perkembangan bola sepak tempatan. Malaysia bantai Papua New Guinea 10-0. Skuad Harimau Melaya di bawah kendalaan Kim Panggon nyata terlalu hebat selepas membelasah Papua New Guinea dalam satu aksi persahabatan antarabangsa yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Terengganu. Arif Aiman Hanafi menjadi pemain paling menyelah dalam perlawanan ini selepas dia berjaya meledak 4 gol. Ketagasan penjaga gol Papua New Guinea, Ronald Warisan, juga banyak membantu untuk mengelakkan mereka bolos dengan lebih banyak lagi. Paulo Josu juga tidak ketinggalan untuk menyelah apabila berjaya menjadikan hat-trick, manakala Safayur Rashid, Faisal Halim dan juga Daniel Ting masing-masing berjaya menjadikan 1 gol untuk melengkapkan kemenangan besar 10-0 pasukan negara. Kali terakhir Malaysia mencatatkan kemenangan besar adalah ketika menewaskan pasukan Timor Leste 7-1 pada Jun 2019 yang lalu. Hasil kemenangan ini juga berjaya melonjakkan Malaysia naik 2 anak tangga ranking FIFA daripada 138 kepada 136. Tiket aksi pasukan Kelantan bertemu dengan Seri Pahang dijual pada harga RM3 sahaja. Pusingan kedua Liga Super Malaysia akan bermula dalam masa beberapa hari sahaja lagi. Dan Kelantan FC mengumumkan harga tiket perlawanan di antara Kelantan dan juga Seri Pahang pada 23 Jun ini akan dijual pada harga RM3 sahaja. Perkara itu diumumkan sendiri oleh pemilik kelab, Norizam Tukiman, yang mahu lebih ramai penyokong datang untuk memberikan sokongan kepada mereka. Mereka bagaimanapun perlu cepat untuk mendapatkan tiket tersebut, memandangkan ianya hanya dijual pada 4,000 pembeli awal sahaja. Untuk harga tiket di ruangan Astaka pula akan dijual pada harga RM9 kepada 500 pembeli terawal. Bagi mengelakkan pembelian tiket secara berlebihan, setiap pembeli hanya dibenarkan untuk membeli sebanyak 3 keping tiket sahaja dan mereka perlu membelinya secara fizikal di kedai yang sah. Zamzaham juga memberitahu yang golongan OKU akan dibenarkan untuk masuk ke stadium secara percuma serta kanak-kanak yang berusia di bawah 10 tahun. Sokongan padu daripada para penyokong diharap dapat membakar semangat pemain Kelantan FC untuk menudukkan pasukan Seri Pahang sekaligus menamatkan kemarau kemenangan mereka dalam musim ini. Brazil tewas 2-4 kepada pasukan Senegal. Pertemuan di antara pasukan Brazil dan juga Senegal dalam aksi persahabatan antarabangsa menyaksikan juara dunia sebanyak 5 kali itu tewas secara mengejut dengan jaringan 4-2 kepada pasukan Senegal awal pagi tadi. Perlawanan yang berlangsung di Portugal itu menyaksikan mereka masih lagi tercari-cari rentak permainan mereka. Brazil yang masih lagi belum menemui pengganti Tite bermula dengan baik apabila Lucas Paqueta berjaya menjadikan gol awal pada minit ke-11. Dia lalu menyamakan kembali kedudukan untuk Senegal pada minit ke-22 sebelum Marquinhos melakukan kesilapan tetapan bola ke gawang sendiri pada minit ke-52. Sadio Mane ternyata begitu menyelah dalam perlawanan ini selepas meledak 2 gol untuk membantu melengkapkan kemenangan 4-2 Senegal ke atas pasukan Brazil. Satu lagi gol Brazil dijadikan oleh Marquinhos sebab saja dia melakukan kesilapan dengan menjadikan gol sendiri 6 minit sebelum itu. Scotland catat kemenangan keempat dalam pusingan kelayakan Euro 2024. Scotland tampil dengan sejarah baru untuk pasukan selepas mereka berjaya mencatatkan kemenangan keempat secara berturut-turut buat kali pertama sepanjang tempoh penyertaan mereka dalam kejohanan tersebut. Mereka berjaya mencatatkan kemenangan keempat selepas berjaya menewaskan pasukan Georgia 2-0 awal pagi tadi. Hasil jaringan daripada Callum McGregor dan juga Scott McTominay sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh buat mereka. Kemenangan keempat ini meletakkan mereka sebagai pendahulu kumpulan A dengan mengutip mata maksimum 12 mata, jauh meninggalkan pasukan pilihan dalam kumpulan ini iaitu Spanyol yang pada ketika ini berada di tangga keempat tetapi masih kurang 2 perlawanan. Jika momentum ini berterusan, Scotland sudah pasti akan berjaya melayakkan diri secara automatik ke kejohanan tertinggi Eropah ini. Steven Gerrard tolak tawaran daripada Arab Saudi. Bekas pengendali Aston Villa dan juga Rangers, Steven Gerrard mendedahkan yang dia telah menolak tawaran untuk menjadi pengurus baru di Al-Ettifaq.
Gerrard menjelaskan sebab mengapa dia menolak tawaran daripada Arab Saudi itu dalam satu temu ramah di England dengan mengatakan yang ianya bukan dibuat secara terburu-buru. Dia memberitahu yang dia telah melakukan analisis mendalam sebelum membuat keputusan tersebut. Gerrard masih lagi belum menyertai mana-mana kelab selepas dipecat daripada Aston Villa yang dianggapnya sebagai pengalaman paling berharga walaupun tidak berjaya mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh pasukan. Pencapaian terbaiknya sebagai seorang pengurus pasukan setakat ini adalah ketika membantu pasukan Rangers untuk menjulang title Liga selepas dekad Liga tersebut dikuasai oleh pasukan Celtic. Manchester City masih belum tentukan nasib Calvin Phillips. Pemain tengah Manchester City, Calvin Phillips, yang sebelum ini dikabarkan akan meninggalkan pasukan, masih belum dapat dipastikan masa depannya setakat ini. Dia dikatakan masih mahu kekal bersama City pada musim hadapan, tetapi City dilihat mahu membawa masuk pemain yang lebih berkualiti di posisi tersebut. Phillips yang menyertai City pada musim panas yang lalu pada nilai 45 juta pound masih gagal memberikan impak yang diharapkan dan dia lebih banyak menghabiskan masanya untuk memulihkan diri daripada masalah kecederaan. Dia bagaimanapun beraksi dengan baik ketika England menewaskan pasukan North Macedonia 7-0 dalam perlawanan pusingan kelaikan Euro 2024 dengan menjadikan satu gol dalam perlawanan tersebut. Bayern Munich semakin hampir untuk dapatkan Kim Min-jae. Bayern Munich dilaporkan mahu segera menyelesaikan urusan perpindahan pemain pertahanan Napoli, Kim Min-jae, tetapi masih gagal dalam proses perbincangan dengan pasukan pemain tersebut. Klausul perpindahan Kim Min-jae yang bernilai 50 juta euro dijangka akan diaktifkan pada bulan Julai nanti, selepas dia dikatakan sudah menolak untuk menyambung kontrak di sana. Selain Bayern, Manchester United juga dilihat menjadi pesaing utama untuk dapatkan pemain tersebut, tetapi pemain antarabangsa Korea Selatan itu lebih berminat untuk menyertai gergasi Bundesliga tersebut. Cristiano Ronaldo catat rekod lagi. Cristiano Ronaldo berjaya mencetakkan rekod lagi apabila menjadi pemain pertama yang melakukan 200 penampilan senior untuk pasukan antarabangsa. Dia mengesahkan penampilan ke-200-nya ketika pasukan Portugal menerima kunjungan pasukan Iceland pada awal pagi tadi. Lebih manis, Cristiano Ronaldo menjadi satu-satunya pencetak gol kemenangan dalam perlawanan tersebut. Dia membuat debut bersama Portugal ketika berusia 18 tahun ketika perlawanan menentang pasukan Kazakhstan pada 20 Ogos 2003. Sehingga kini, Ronaldo belum menunjukkan tanda-tanda dia akan bersandar daripada bola sepak antarabangsa. Zidane Iqbal tinggalkan Manchester United. Bintang muda Manchester United, Zidane Iqbal, yang baru berusia 20 tahun dilaporkan akan meninggalkan pasukan itu untuk menyertai pasukan FC Utrecht di Liga Belanda. Dia hanya sempat melakukan sekali saja penampilan bersama dengan pasukan utama semasa masuk menjadi pemain gantian ketika perlawanan menentang Young Boys dalam Liga Juara-Juara Eropah pada November 2021 yang lalu. Dia berjaya menyalah ketika perlawanan pramusim lalu, tetapi Erik ten Hag kurang berminat untuk menggunakannya. Dia yang juga pemain antarabangsa Iraq dilaporkan bersetuju untuk berpindah dengan nilai hanya 1 juta euro sahaja. Yaya Toure tinggalkan Akademi Tottenham Hotspur. Yaya Toure dilaporkan akan meninggalkan peranannya di Akademi Tottenham Hotspur untuk menyertai pasukan Standard League sebagai pembantu jurulatih di sana. Dia yang membimbing skuad bawah 16 tahun dikatakan mahu mencari pengalaman baru yang lebih mencabar dan lebih perkembangan karirnya dalam bidang pengurusan pasukan. Dia mempunyai rekod gemilang ketika bergelar pemain Manchester City. Dia harap dapat menggunakan segala pengalaman yang dia ada untuk membantu pasukan baharunya itu nanti. Son Heung-min tolak tawaran untuk ke Arab Saudi. Bintang Spurs, Son Heung-min, menolak tawaran untuk ke Arab Saudi dan dia masih mahu kekal bermain di Liga Perdana Inggeris. Dia mengesahkan sendiri perkara itu dan mengakui yang duit bukanlah faktor utama untuk dia menolak tawaran tersebut. Dia masih mahu menikmati peluang bermain di EPL sehingga satu tempoh di mana dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya. Spurs yakin kekalkan Harry Kane. Spurs dilaporkan yakin untuk mengekalkan kapten pasukan mereka, iaitu Harry Kane. Walaupun terdapat banyak kabar angin yang sedang berlolosan pada ketika ini, Kane dikatakan mahu meninggalkan pasukan Spurs untuk menyertai Manchester United, tetapi tiada tawaran rasmi yang dilakukan setakat ini. Hakim Ziyech ke Al-Nassr, here we go. Hakim Ziyech sah akan menyertai pasukan Al-Nassr dan kontrak dijangka sehingga Jun 2026. Dengan ini, Hakim Ziyech berpeluang untuk beraksi dengan mega bintang bola sepak, iaitu Cristiano Ronaldo. Hakim Ziyech adalah salah seorang pemain daripada ramainya pemain Chelsea yang dikaitkan dengan Liga di Arab Saudi. Selain Hakim Ziyech,
Pemain yang sudah disahkan berpindah ke Liga di Arab Saudi adalah Edouard Mendy, namun bukan ke kelab yang sama dengan Ziyech iaitu Al Nassr, melainkan menyertai pasukan Al Ahli. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.